wabarakatuh. Nama saya Salimi Ibrahim Naina. Ini adalah assignment 2 bagi kursus kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Laporan tentang senario politik semasa Malaysia 2019. Portal berita sekilas fakta pada 6 bulan Disember 2019 telah merupakan satu video dan portal-portal lain yang juga telah membuat paparan yang sama tentang komunikasi pemuda Angkatan Pemuda Keadilan yang berlangsung di Melaka pada 6 bulan Disember 2019. Ini adalah satu sejarah hitam buat politik tanah air kita di mana dua kumpulan pemuda dari Parti Keadilan telah bertumbuk bergaduh sama sendiri kurang perpecahan yang berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin Parti Keadilan Rakyat. Peristiwa ini telah dimuat turun di dalam YouTube dan telah menjadi viral. Laporan ini menandakan tentang senario politik semasa negara kita yang sedang bergolak ke arah yang tidak membawa kebaikan kepada rakyat Malaysia, khususnya objektif. Laporan ini adalah memberi pemasalah pergolakan politik di Malaysia, memberi jalan keluar menerima alat penyelesaian masalah dan strategi membuat keputusan. Assalamualaikum, anda bersama saya Shilda Ismail untuk sekilas fakta 6 Disember 2019. Kongres Nasional Tahunan Pemuda PKR-AMK di Melaka hari ini dicemari dengan pergaduhan antara perwakilan parti yang hadir dengan pemuda berbaju hitam yang dikatakan hadir sebagai pemerhati. Situasi tegang timbul sejak pukul 8 pagi lagi di hadapan pintu masuk Dewan. Beberapa perwakilan mendakwa tidak dibenarkan masuk sedangkan pemuda berbaju hitam yang tidak memiliki pas dikatakan dibenarkan masuk. Seorang anggota PKR berbaju seragam parti berwarna biru muda dilihat berdarah di hidung. Ada yang mendakwa kecurangan itu akibat ditumbuk sementara dakwaan lain berkata ia akibat batu yang dilempar. Beberapa pemuda misteri berbaju hitam yang ditemui bual Malaysia kini tidak jelas dengan tujuan mereka menyertai perhimpunan berkenaan. Salah seorang daripada mereka memaklumkan bahawa mereka datang dengan bas. Dengan siapa? Kehadiran rekod Bujana sangat dengan bas. Dengan bas. Dengan saya siapa? Pasti masalah politik di Malaysia. Dalam proses politik, dua aliran perkembangan pasti berlaku, iaitu di pihak kerajaan dan pembangkang. Pihak kerajaan yang tentunya sibuk dengan pentadbiran negara juga tidak terlepas dengan proses politik di dalamnya. Namun proses yang pasti turut menarik perhatian rakyat iaitu perkembangan politik pembangkang. Bermasa ini Indonesia pembangkang utama terdiri daripada Barisan Nasional, PAS dan parti-parti yang tidak menyokong Pakatan Harapan di Sarawak dan Sabah. Masalah utama politik di Malaysia adalah parti-parti politik dewasa ini telah keluar dari landasan objektif kenapa mereka berpolitik. Taksiran berpolitik adalah berkenaan rakyat. Rakyat sangat mengharapkan kemakmuran ekonomi dan masalah kos sara hidup yang tinggi diselesaikan. Bagi mencapai tujuan tersebut, kepimpinan politik perlu berjuang atas landasan membawa kemakmuran kepada rakyat. Antara objektif berpolitik adalah bagi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan penerapan teras-teras perpaduan dan penerapan alih-alih penerapan yang nilai aspirasi. Sarjana Doktor dan Selata pada 2010 dalam karya beliau Ordering Power, Continuous Politics and Authoritarian Leviathan in Southern Asia terbitan Cambridge University Press memberi amaran akan risiko perpecahan elit yang dikenali sebagai Protection Pact, Perikatan Pelindung yang berpotensi membawa kepada kejatuhan kerajaan yang kuat di Asia Tenggara termasuk Malaysia.
Jatuhnya berlaku juga membawa kepada keadaan politik yang tidak stabil kerana pentadbiran yang baru tidak mendapat mandat yang mutlak bagi mentadbir sebuah kerajaan yang mampu menyelesaikan analisis masalah rakyat. Kerajaan yang baru ini lebih memperjuangkan hak berpartian, iaitu kumpulan-kumpulan yang menyokong parti-parti politik yang bernaung di bawah sebuah pakatan politik, bertolak daripada asas di atas dan masalah yang telah dihuraikan setelah melangsungkan sesi pencambahan fikiran brainstorming. Maka dapat dirumuskan bahawa bagi menstabilkan kembali keadaan politik Malaysia, maka struktur politik serta peranan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli parlimen haruslah difahami.